A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini dari Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung, Negara Brunei Darussalam. Insya-Allah kita akan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi semua ahli jemaah, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya tidak lupa kita ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung, Negara Brunei Darussalam, dan seterusnya juga kepada kumpulan belia Masjid Syababul Iman yang telah menganjurkan program kita pada malam ni bersama-sama bekerja semua insya-Allah daripada kita ni bekerja untuk sama-sama menghidupkan majlis ilmu kita walaupun dalam keadaan kita sekarang ini berada dalam keadaan situasi berada di rumah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung. Saya akan cuba insya-Allah untuk menyambung kisah seterusnya yang telah kita baca dalam sesi lepas, dalam minggu lepas, pada hari Sabtu pukul 8 malam. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung pembacaan. Kita kata ialah kerana kita membaca kisah Nabi Musa alaihi salam, jadi kita akan insya-Allah akan meneliti apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa ini, dan kita telah petik, kita telah ambil salah satu daripada surah yang menceritakan secara keseluruhannya, menceritakan kisah Nabi Musa daripada kecil sampailah kepada baginda mendapat wahyu dan kemudian seterusnya berjumpa dengan Firaun. Jadi kita telah baca pada sesi lepas, kita telah baca surah Al-Qasas, surah Al-Qasas. Kita telah baca daripada lebih kurang permulaan ayat yang kelima yang keenam daripada surah Al-Qasas, dan kemudian kita sampai pada minggu lepas kepada ayat yang ke-19. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, kepada ahli jemaah semua yang bersama-sama dengan kita pada malam ni, diharapnya akan dapat insya-Allah membuka mushaf lah, kalau tidak keberatan, kalau bersesuaian untuk membuka mushaf, dan kemudian kita lihat sama-sama apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa. Kisah hidup Nabi Musa, perjalanan beliau dan sebagainya, kita akan lihat insya-Allah sama-sama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran. Insya-Allah malam ni kita akan sampai kepada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 daripada kisah Nabi Musa. Muka surat saya ialah 387. Muka surat Mushaf 387. Juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20 soal Qasas. Ayatnya ialah ayat 20. Kita telah sebutkan pada minggu lepas, kita ceritakan, Allah Ta'ala ceritakan, iaitu Nabi Musa ni pertama sekali dia telah membunuh. Bila dia sampai kepada bandar tengah hari, yang pertama sekali kesnya tengah hari kan. Bila dia sampai ke bandar tu di negeri Mesir lah, dia tengok dua orang sedang bergaduh, jadi dia telah tumbuk. Dia tak bermaksud untuk membunuh orang Kibti tu, iaitu orang Kibti ni adalah orang Firaun. Jadi kita ingat lagi bahawa di negeri Mesir ni ada dua kelompok, ada dua bangsa lah, iaitu bangsa yang pertama sekali bangsa Kibti, yang kedua ialah bangsa Bani Israel. Bani Israel ini merupakan lebih kurang kita kata pendatang lah, yang datang bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam dulu. Nabi Yusuf telah datang bersama dengan ayah beliau, iaitu salawatullah alaihim jami'an, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub dan juga Nabi Musa telah datang bersama dengan adik-beradik semua, telah menetap di Mesir, dan kemudian zaman mereka ni menjadi bertambah ramai lah kan, bertambah ramai, jadi lahirlah dua bangsa di Mesir pada ketika itu, iaitu satunya ialah Kibti, iaitu dia kata penduduk asal kepada Mesir tu. Bangsa Firaun semua itu adalah daripada penduduk Kibti, orang Kibti.
Kemudian yang keduanya ialah dipanggil sebagai Bani Israel. Jadi Bani Israel telah ditindaslah di negeri Mesir ni, dikira macam masyarakat kelas kedua dan sebagainya. Dianiaya, dizalimi oleh Firaun dan sebagainya. Ni cerita ni dah jauh daripada Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf dah berlalu dah jauh dah. Kita kata tak tahu lah berapa ratus tahun kan, ataupun ribu kan, mungkin 1000, wallahu a'lam bissawab. Tapi maknanya selepas daripada tu kita baca dah kan kisah Nabi Musa. Jadi ada dua kelompok. Jadi Nabi Musa satu hari ni, pada masa ni Nabi Musa belum lagi menjadi nabi. Kalau ikut pendapat ramai, beliau belum lagi pada masa menjadi nabi, tetapi telah mendapat, Allah Ta'ala telah beri kehebatan pada dia dari segi tubuh badannya, dari kekuatannya, dari segi pemikirannya, dari segi pendidikannya. Itu kehebatan dia, kehebatan yang ada pada Nabi Musa. Jadi akhirnya dia telah membunuh tu. Jadi kisah pembunuhan tu disembunyikan, dia tak tahu. Yang tahu sekarang ni siapa? Yang tahu tu adalah tu orang Bani Israel tu yang melihat tu Nabi Musa telah tumbuk tu. Jadi Nabi Musa menyesal sebenarnya kan, menyesal dengan pembunuhan tu. Jadi esoknya tiba-tiba dimasuk ke bandar ni dalam keadaan dia rasa takut lah, takut orang tahu apa yang berlaku semalam. Tiba-tiba dia jumpa lagi orang tadi tu, orang yang sebelum daripada dia dah berjumpa dengan dia, yang nampak tu, iaitu Bani Israel tadi, nampak tu tumbuk yang kemarin tu, dah jumpa lagi. Tiba-tiba bergaduh lagi hari ni. Jadi Nabi Musa pun tahulah bahawa dia ni suka bergaduh lah. Ahli tafsir kata dia memang suka bergaduh kan. Jadi Nabi Musa pada hari ni bukanlah dia nak pergi bergaduh, dia nak tumbuk lagi orang tu kan, dia tak nak pergi bunuh lah orang Kibti tu, tapi dia nak pergi berjumpa. Tapi tiba-tiba yang Bani Israel tu, dia rasa takut. Dia ingat Nabi Musa ni nak memukul dia. Jadi sebab itulah dia kata nak memukul keduanya lah, dia sedang bergaduh tu. Dia kata kamu nak bunuh lah macam kemarin tu. Dia bercakap kuat, suara kuat. Jadi orang semua dengar pada masa tu. Ni masa ni bukan tengah hari. Kalau kisah kemarinnya ialah kisah tengah hari, kisah hari ni ialah kisah pagi. Jadi oleh kerana waktu pagi ramai orang pada masa tu. Jadi akhirnya orang dengar semua. Jadi pada masa tu adalah orang daripada Bani Israel, daripada Kibti ni yang dengar percakapan tersebut. Jadi sahlah mereka kemarin mencari-cari siapakah yang bunuh Kibti tu. Kibti tu didapati mati kan, tapi tak tahu siapa bunuh. Jadi Nabi Musa pada hari ni dah terbukalah kan. Jadi ini orang Kibti tadi terus pergi report kepada kepada istana Firaun, menceritakan bahawa sebenarnya yang bunuh kemarin tu, yang kita jumpa mati tu, ialah sebenarnya dibunuh oleh Musa. Jadi akhirnya dia pun balik, jadi buatlah mesyuarat tergempar kan, iaitu di istana Firaun. Jadi Firaun panggil lah dia punya tu, akhirnya buat keputusan iaitu akan ditangkap Nabi Musa ni. Jadi oleh kerana itulah maka kita sampai ke situ pada minggu lepas. Jadi sekarang ni berita bahawa Nabi Musa ni akan ditangkap ni telah bocor. Telah diketahui oleh seorang lelaki. Lelaki ini tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelaki ini dikatakan dalam ahli tafsir, dia kata adalah merupakan lelaki yang sama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir. Bila kita baca surah Ghafir dalam Quran, kita akan jumpa ada disebutkan bahawa ada seorang lelaki yang beriman daripada kaum Firaun. Jadi maknanya sini ialah apa yang rupanya lelaki ini dia sebenarnya simpati kepada Musa ni. Dia tengoklah, dia tahu kan kehebatan, kelebihan, kebaikan Nabi Musa ni. Jadi dia simpati dah. Masa tu tak ada iman lagi, tapi makna dia simpati. Jadi sebab itulah bila dia tahu peristiwa ni, maka dia pun datang, bagaimana kita akan baca dalam ayat yang ke-20 pada malam ni. Dia berkata, waja'a rajulun min aqsal Madinah. Jadi dia kata, maka datanglah seorang lelaki min aqsa. Aqsa ni maknanya jauh, maknanya Al-Madinah hujung, maknanya hujung negeri, maknanya jauh negeri, yang maknanya Al-Madinah hujung negeri. Sebab dikatakan pada masa tu istana Firaun ni dia tidak berada di tengah-tengah kota tu, tapi dia berada jauh sikit daripada tempat Nabi Musa berada ni, sedang bercerita ni. Jadi pada masa itulah, jadi dia ni datang, lelaki tu datang daripada jauh tu, daripada istana tersebut. Jadi dia kata waja'a rajul min aqsal Madinah, daripada hujung negeri tu. Kemudian apa dia kata? Dia kata qala ya yas'a. Yas'a maknanya bersegera, maknanya dengan cepat-cepat, maknanya dengan berlari lah kata. Qala ya Musa, dia berkata, wahai Musa, dia kata innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk. Dia kata sekarang ni pembesar-pembesar semua, maknanya orang besar lah, orang besar istana Firaun ni semua ni, sekarang ni al-mala' dipanggil al-mala' ya'tamirunak. Ya'tamirunak maknanya sedang bermesyuarat, sedang membuat keputusan, telah memutuskan dan sebagainya. Ya'tamiruna bika, terhadap kamu, liyaqtuluk, untuk mereka ni membunuh kamu, wahai Musa.
oleh kerana tu nasihat dia kata fakhruj, lelaki ni bagus maknanya dia ni, kita katakan dia ni simpati dengan Musa, dia tahu kebaikan Musa dan sebagainya, jadi dia pun berkata, dia kata fakhruj, dia kata keluarlah kamu wahai Musa, larilah kamu, inni laka minan nasihin, aku ni hanyalah orang yang nak beri nasihat kepada kamu wahai Musa. Jadi maknanya sebab dia takut Nabi Musa ni adalah perasaan takut kan, katakan ini dia ni daripada Kipti, jadi nanti Kipti entah dia boleh percaya tak percaya, jadi dia lah nak meyakinkan lagi Nabi Musa ni, dia kata aku ni sebenarnya aku nak beri nasihat saja. Jadi memanglah Nabi Musa pada masa tu memanglah takut memang dalam keadaan takut lah, dah kemarin dah bunuh, hari ni tiba-tiba terbocor rahsia pula. Jadi fakharaja minha, lalu dia pun keluar daripada bandar tu. Bandar itulah tempat dia berada tu, khaifan, dalam keadaan dia ni sangat-sangat takut, yataraqqab ni maknanya mengintai-ngintai maknanya. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, kan maknanya dalam keadaan takut lah, tak tahulah macam mana dia berserubung ke macam mana, tapi maknanya dalam keadaan takut nombor satu, dalam keadaan melihat kiri kanan, maknanya lari cepat-cepat. Jadi qala, pada masa inilah dia berdoa. Nabi Musa ni berdoa. Kita katakan bahawa Nabi Musa pada masa ni dia belum lagi menjadi nabi dia belum lagi menjadi nabi, jadi dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita katakan sifat orang yang beriman, orang yang yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa apa saja yang berlaku ialah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan kembali, akan maknanya berdoa kepada Allah. Jadi apa dia doa dia? Rabbi najjini, ya Tuhan najjini, selamatkanlah aku minal qaumiz zalimin, daripada kaum yang zalim. Kerana apa zalim? Kenapa dikandungkan perkataan zalim di sini? Ulama kata dia mengatakan zalim kerana apa? Kerana biasanya apa yang berlaku pada Firaun ni ialah dia biasanya kalau dia tuduh orang tu, dia akan hukum terus, dia tak adalah perbicaraan ke, ada pembelaan ke, pastikan orang tu betul tak betul bersalah kena sebagainya, tak ada dah. Kalau Firaun, style Firaun dah, bila dia tangkap je dia akan bunuh terus. Itulah sebab itulah jadi maknanya Nabi Musa menyebutkan bahawa kaum ni adalah kaum yang zalim. Jadi perangai macam tu, perangai itu sifat macam tu, iaitu sifat menghukumkan tanpa ada pembelaan, ada kepastian dan sebagainya, memang betul-betul bersalah ataupun tidak. Cara macam tu adalah merupakan cara orang zalim, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan tentang kisah Nabi Musa secara tidak langsung di dalam ayat yang ke-21 ni. Seterusnya insya-Allah kita akan tengok ayat sekarang ni ialah ayat yang ke-22 insya-Allah daripada surah Al-Qasas ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata walamma tawajjaha tilqa Madyan. Jadi pada masa ni dia pun menghalalah, dia lari pada masa tu, walamma, dan ketika tawajjaha, menghadapkan mukanya, menghala maknanya, tilqa, ke arah Madyan. Madyan ini adalah satu tempat, ada beberapa khilaf pendapat lah ulama kan. Ada setengah pendapat ulama mengatakan Madyan ni ialah berada di Arab Saudi, kawasan Arab Saudi sekarang ni, utara Arab Saudi. Utara Arab Saudi iaitu di selatan negeri Jordan, tapi kawasan masih lagi dalam kawasan Arab Saudi. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi mengatakan bahawa Madyan ini ialah merupakan satu tempat yang berada di kawasan Palestin. Kawasan Palestin maknanya kawasan dekat-dekat dengan tak jauh daripada, kalau sekarang maknanya negara itu telah dijajah lah kan dalam jajahan Yahudi kan. Jadi kawasan tu nama dia Madyan. Ada yang mengatakan tempat tu di situ, Madyan tu, iaitu di kawasan kita boleh katakan kawasan apa sekarang ni kata kawasan iaitu hampir-hampir dengan Gaza. Itu lebih kurang. Ada yang setengah kata ialah kawasan tu ialah berhampiran di dalam negeri Arab Saudi. Itu adalah khilaf lah pendapat ulama. Sampai sekarang masih lagi lah pertikaian ulama berlaku kan, sama saintis ke, orang Bible ke, apa sebagainya, semua tu ada mereka ni pertikaian. Tapi tak apa, yang penting bagi kita ialah Madyan ialah tempat yang agak jauh daripada dan di luar daripada kawasan pemerintahan Mesir pada masa tu. Jadi dia pun menghalalah ke Madyan. Kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dia ni berasal daripada Madyan, juga Madyan kan. Jadi maknanya Madyan ni kawasan tersebut kawasan tersebut di luar daripada kawasan negeri Mesir. Jadi dia pun menghala ke sana. Dia tak tahu jalan ni, dia tengok, kita kata berjalan seorang diri dengan cepatnya, tak sempat lah nak bawa bekalan apa benda semua. Jadi berjalan je kan, berjalan je. Jadi tawajjahatil qa Madyan, qala, dia berkata asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala, asa rabbi, ya Allah, tunjukkanlah aku, an yahdiyani, tunjukkanlah aku sini. Tunjuk di sini ulama kata bukanlah tunjuk maknanya hidayah Islam ataupun tak hidayah Islam ni, tapi yang maksud
Yahdiani di sini ialah maksudnya tunjukkan jalan yang betul arah aku nak tuju ni. Sebab dia tak tahu jalan. Dia bukan biasa orang yang berjalan pergi ke Madian tu. Jadi dalam keadaan sekarang pula berjalan dikatakan berjalan bagaimana, berjalan kaki dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi dia berjalan. Kalau ikutnya berjalan kaki lah maknanya. Dia pun berjalan. Jadi sawa as-sabil, jalan yang benar ke mana aku nak pergi ni. Jalan yang benar, jalan betul kan, bukannya jalan hidayah Islam tak Islam tu kan, bukan tu kan. Jadi dia berjalan. Dikatakan kalau ikut perjalanan lah, kalau ikut Nabi kisah Nabi Yusuf dulu, daripada negeri Mesir sampai ke Madian tu lebih kurang 7 hari maknanya kalau ikutnya kan. 7 hari perjalanan jalan kaki tu kan, ataupun lebih sikit. Jadi dia akhirnya dia sampai juga ke Madian tu. Tengok kan, maknanya dia minta pada Allah Ta'ala tunjukkan jalan. Dalam keadaan dia pun tak tahu kan jalan ke mana nak pergi ke Madian ni, tapi Allah Ta'ala tunjukkan jalan dia. Jadi dia pun sampai. Walamma warada, bila dia sampai kepada Madian. Jadi di Madian ini dia ada, ialah kerja orang di Madian ni ialah kebanyakannya kerja menternak binatang lah kan. Jadi mereka ni ada satu tempat makna telaga kan. Telaga air dia tak banyak situ. Ada satu yang besar. Dikatakan. Jadi itu dipanggil sebagai Madian. Air Madian dipanggil. Air tu dikatakan telaga tu ada banyak air lah. Jadi penternak ni akan pada petang hari dia katakan akan pergi kepada tu air tu untuk membawa lah binatang mereka ni untuk makan, minum air daripada tu kan, minum air tempat tu kan. Jadi pada masa tu di Madian ini adalah seorang yang dikatakan sebagai seorang tua dengan 2 orang anak perempuan yang tinggal di situ, iaitu dikatakan oleh kebanyakan daripada ulama-ulama tafsir Nabi Syuaib. Tetapi ada orang lain, ada pendapat lain yang mengatakan dia tu bukan Syuaib tetapi seorang yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh. Itu adalah pendapat, tapi yang masyhurnya ialah dia adalah Nabi Syuaib. Jadi dia tinggal dengan 2 orang anak dia ni, dan dia ni dah tua. Dan dia ni pula di kampung tu, di negeri Madian tu, dia ni dibenci oleh orang kaum tu. Menurut pendapat kata dia dibenci sebab apa? Sebab dia membawa satu ajaran yang benar lah. Jadi orang lain tu tak membawa satu ikut hati sendiri kan. Jadi oleh kerana itu mereka benci kepada ni anak 2 orang perempuan ni, anak Nabi Syuaib ni mereka bencilah. Jadi sebab itulah mereka ni kadang-kadang bila nak beri minum air ni, mereka tak beri perempuan ni minum air. Perempuan ni bawa binatang dia. Binatang dia ni ialah kerana mereka ni terpaksa bekerja sebab ayah mereka ni tua, iaitu Nabi Syuaib ni. Jadi oleh kerana itu mereka terpaksa jaga binatang ni, dan pada petang hari, maknanya bila nak bawa binatang atau petang hari ataupun pada hari setiap hari, mereka akan bawa binatang nak pergi bawa minum situ. Tapi orang-orang di sini semua lelaki yang lain ini. Jadi satu pendapat kata mereka ni benci, oleh kerana mereka benci kepada Nabi Syuaib ini, mereka tak beri perempuan ini, anak dia ni beri minum binatang-binatang. Jadi habis tu macam mana nak beri minum? Mereka dah bila balik semua dah, mereka balik semua. Jadi dikatakan pada masa tu di situ ada telaga. Telaga tu ditutup dengan satu benda yang berat, dengan batu yang berat. Batu tu dikatakan hanya mampu diangkat oleh 10 orang lelaki. Jadi orang lain semua lelaki. Jadi mereka ni kuat-kuat. Jadi mereka ni akan angkat batu tu, buka batu tu, jadi beri minum. Sudah-sudah tu mereka tutup. Mereka tak beri kepada 2 perempuan anak Nabi Syuaib ini. Itulah perangai mereka yang tu. Itu satu pendapat yang itulah dikatakan. Jadi selepas daripada tu, itu satu pendapat. Satu pendapat lagi kata bahawa anak Nabi Syuaib ini, mereka ni dia ni tidak berebut dengan orang lain ni kan. Makna orang berebut nak beri minum, semua lelaki dengan kambing-kambing semua ni, dia ni tak berebut. Dia tunggu kat belakang, orang lain dah balik semula, barulah dia nak pergi bawa binatang dia ni. Jadi makna itu sikap, dia katakan sikap seorang perempuan sebagai contoh kan. Bagaimana perempuan ni sepatutnya tidak berebut dengan lelaki lah kan. Tak berkalut dengan berlakunya ikhtilat lah, berlaku campur aduk lelaki perempuan lah. Makna sebab apa? Konon-konon nak beri minum air tu kan. Jadi sampai itu nak menunjukkan contoh lah kan. Jadi 2 pendapat tu lah kan. 2 pendapat tu sebenarnya, dua-dua tu memberi pengajaran lah kepada kita semua. Iaitu yang pertamanya, bagaimana orang yang baik ni seperti Nabi Syuaib dan juga 2 anak ni tetap berpegang kepada kebenaran walaupun mereka ni diboikot, walaupun mereka ni dibenci oleh kaumnya. Yang keduanya ialah, kalau ikut pendapat yang kedua, iaitu bagaimana sikap perempuan-perempuan mukminah, sepatutnya mereka ni tidaklah bercampur gaul, tidak berebut dengan lelaki, dekat-dekat dengan lelaki kan. Mereka tu menjauh diri. Gitulah jadikan. Jadi bila Nabi Musa sampai di situ, dia pun tengok kan, walamma warada ma Madian wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Dia dapati ada satu kumpulan, ummah makna satu kumpulan manusia, minan nas yaskun, memberi minum kepada binatang mereka tu. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan.
Dan Musa tengok ada dua orang perempuan, min dunihim, maknanya selain daripada dua tu jauh sikit, ada dua orang perempuan, imra'ataini tazudan sedang menahan-nahan kambing kan. Dia tak tahu apa kan, dia bercampur apa, dia tak kisah bagi dia kan. Jadi bila tengok air tu, bawa ke tempat air, dia nak pergilah. Jadi perempuan dua orang ni sibuk tahan kambing ni daripada pergi bercampur nak pergi minum sekali. Maknanya tak nak pergilah bersama-sama berebut-rebut dengan lelaki tu. Gitu. Qala, jadi pada masa inilah Nabi Musa pun bertanyalah kepada kedua orang perempuan ni. Dia kata, qala ma khutbukuma, apa hal kamu ni? Maknanya apa hal kamu tak berebut ni? Dan sebagainya. Gitu dia kata. Jadi perempuan tu berkata qalata, lalu kedua perempuan itu berkata la naski, kami tak akan memberi minum. Kami tak akan beri minum kepada kambing-kambing kami ni hatta yusdirar ri'a, sehinggalah yusdira maknanya berlalu pergilah, maknanya dah habis semua orang lelaki ni. Ri'a tu pengembala. Jadi bila pengembala dah pergi semua, barulah kami akan beri minum untuk binatang-binatang kami tu. Jadi kita ada dua cerita, dua pendapat sebutkan oleh ahli tafsir. Yang pertama sekali ialah mereka ni akan berlalu pergi dan mereka akan tutup balik tempat air tu kan. Jadi perempuan ni bawa binatang dia, hanya bawa kambing ni, hanya minum bekas-bekas yang tinggal-tinggal sikit-sikit gitu lah, tak banyak lah kan. Gitu. Sebab mereka tak mampu nak angkat ni batu yang berat ni, sebab orang lain tu benci pada mereka, sebab mereka ni anak Nabi Syuaib. Dikatakan. Jadi seterusnya wa abuna, dia kata wa abuna, jadi diberi alasan. Kedua perempuan ni memberi alasan, dia kata wa abuna syaikhun kabir. Syaikhun ni maknanya ialah seorang yang tua maknanya. Syaikhun kabir maknanya besar, tua maknanya umurnya tua, lanjut ni. Jadi maknanya sekarang ini ialah maknanya kami ni, dia nak cerita alasannya, kami berdua ni terpaksalah buat kerja ni. Ulama kata ialah daripada cerita ni kita dapat kesimpulan, iaitu perempuan boleh bekerja jika sekiranya diperlukan, jika sekiranya keadaan memerlukan mereka ni bekerja, maka dibolehkan bekerja, bukan tak boleh bekerja. Sebagaimana cerita ni yang kita ambil lah, walaupun kita kata taklah ni hukum ni, maknanya hukum kita ambil ni sebagai hukum kan, tapi maknanya ialah dari segi makna secara tidak langsung kita boleh faham daripada sudut tu kan. Jadi dia kata fasaqalahuma, jadi dia ceritakan dalam ayat 24 ni fasaqalahuma, lalu Nabi Musa pun dia tak cerita macam mana, tapi ahli tafsir kata dia telah mengangkat, dia pergi. Jadi batu tu dah tutup tu kan, tempat air tu. Jadi hanya kita sebutkan batu tu hanya boleh diangkat oleh 10 orang lelaki. Tapi Nabi Musa pergi, dia angkat dia batu tu seorang-seorang dia je. Jadi terkejut lah kan yang perempuan dua orang ni. Hebat memang lelaki ni kan, lelaki yang tolong kita ni kan. Kemudian dia kata fasaqalahuma. Satu pendapat lagi kata bahawa dia bawa binatang tu, dia tak berebut, tapi Nabi Musa tolong ambil binatang tu, bawa pergi minum. Itu satu pendapat lagi lah kan. Jadi fasaqalahuma, summa, lepas daripada sudah memberi makan ni, sudah memberi minum kepada binatang-binatang ternak dua orang perempuan ni, dia tak bercakap banyak lah kan, tak adalah bercakap apa benda gini-gini pula kan, nak tanya-tanya khabar, cerita panjang tak ada Kalau ikut Allah Ta'ala sebutkan sini bahawa cerita dia lah, dia terus sudah terus dia pun balik lah. Maknanya dia pergi balik semula tempat dia berehat tadi tu. Jadi fasaqalahuma thumma tawalla ila zilli. Dia kata zilli tu maknanya naungan, ada umpama pokok situ tempat dia berteduh kan, ataupun tak kira lah batu kan, maknanya ada tempat bayangan, dia duduk situ, dia balik semula situ. Nabi Musa pun balik situ. Jadi yang perempuan tadi dua orang ni pun, maka dia pun baliklah bawa dengan kambing-kambing tu balik semula kepada ayah dia tu. Jadi Nabi Musa ni bila dia pergi kepada bawah pokok ni, kepada tempat berlindung dia nak berehat semula kan, dia pun berdoa satu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala, dia berkata, ni doa Nabi Musa ni. Dia kata apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maksud ayat ni kalau kita susun baliklah ayat ni kan, dia macam ni bunyi dia kan. Rabbi, wahai Tuhanku, inni, aku, sesungguhnya aku, lima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan, engkau berikan, ilayya min khairin, daripada kebaikan, fakir, aku sangat-sangat perlu. Maksudnya aku ni sekarang sangat-sangat perlulah kepada kebaikan yang apa engkau nak berikan kepada aku. Gitu maksud dia kan. Jadi ya Allah, dia minta lah apa-apa saja ya Allah berilah pada aku, apa-apa sajalah. Gitu kan. Aku sekarang ni sangat perlukan kepada kebaikan daripada engkau ya Allah. Aku ni sangat fakir, sangat berhajat ni. Sangat fakir kepada engkau ya Allah. Aku sendiri tak mampu dah. Walaupun aku kuat lah, dia kata kan, Nabi Musa kuat, tapi aku perlukan kepada engkau sekarang ni, sangat perlu, fakir.
Jadi kita tengok kan, bila habis saja dia berdoa tu faja'athu ihdahuma, datanglah salah seorang, ihdahuma, salah seorang daripada perempuan tadi. Tadi dua orang, jadi dia balik. Kalau ikut ceritanya ialah dia balik ke rumah dia, maka dia balik tu awal. Jadi ayah dia tanyalah, Nabi Syuaib tanya, awalnya balik hari ni. Contohnya kan, kalau biasanya maknanya balik tu dekat maghrib contohnya kan, tiba-tiba ni asar dah balik rumah dah. Apa halnya ni? Gitu kan. Maknanya 2-3 jam awal. Jadi ayah dia terkejut ceritanya. Jadi ayah dia pun tanyalah dia, apa hal kamu? Jadi mereka pun berceritalah. Tadi tu kami ada seorang lelaki ni tolong dia, sangat baguslah dia, gini-gini dia puji-pujilah Nabi Musa ni. Sebab apa dia puji Nabi Musa? Sebab dia tolong je kami kan. Lepas tu dia tak adalah nak apa, nak kita kata, nak kalau kita bahasa sekarang nak mengorak semua, tak adalah kan benda tu kan. Dia tak ada. Dia terus kan. Lepas tu dia pun berada di bawah tu, di bawah pokok. Dia tu pergi berehat situ balik. Jadi bila Nabi Musa ni berdoa macam tu terus muncul perempuan tu. Salah seorang daripadanya. Rupanya dia balik cerita tu, ayah dia, maknanya panjanglah cerita ni kan kalau kita baca sini insya-Allah kan. Tapi maknanya inilah, dia balik cerita ada seorang lelaki tu. Jadi ayah dia kata, pergilah panggil dia kan. Gitu. Jadi dia pun datanglah kepada Nabi Musa, faja'ud ihdahuma tamshi 'alal istihya. Allah Taala sebutkan sini kan, tamshi 'alal istihya. Tamshi maknanya ialah minta maaf tak alih ni. Okey. Tamshi 'alal istihya mana datang di sini kan? Istihya ni. Jadi dia ni berjalan perempuan tadi salah seorang daripada dia tak sebut sebab dia ada dua perempuan tadi kan anak dia tu dua. Yang mana satu dia tak sebut. Nama pun tak sebut lah, apa benda semua tak sebut. Yang penting salah seorang. Jadi dia pun berjalan alal istihya, dalam keadaan malu. Dalam terjemahan kalau dia kata tersipu-sipu malu lah, maknanya tak adalah makna kalau tak malu cerita tak adalah kan heboh-heboh, tak ada kan, maknanya dalam keadaan. Dan ada setengah riwayat dalam disebutkan dalam riwayat mengatakan bahawa dia datang tu dalam keadaan mana menutup mukanya dengan tangannya gitu, dengan dipanggil dengan kain-kain ni, maknanya dia tak nak lah. Dia malu, maknanya cerita gitu kan, gitu. Malu nak tunjukkan muka dia. Tu gaya dia, cara dia. Jadi Allah Taala sebut pun tamshi 'ala istihya. Qalat. Jadi ini sebenarnya adalah nak tunjukkan bagaimana sikap sepatutnya ialah seorang perempuan tu dengan lelaki, terutama lelaki ajnabi lah. Kita cerita lelaki yang asing dan lelaki yang boleh kahwin, lelaki yang bukannya mahram dia. Jadi sepatutnya seorang perempuan tu dia kena ada sifat malu tu bila berdepan dengan mana-mana lelaki. Kita sekarang ni mudahlah kan, semua pakai topeng kan, semua pakai mask kan, jadi tak ada masalah kan. Jadi tapi kalau tak ada mask pun, kalau masa zaman tak ada mask pun, sepatutnya ialah perempuan kena ada rasa malu tu. Janganlah menonjol-nonjol, menyibuk-nyibuk kan, apatah lagi kau tak tutup aurat. Ini yang dah tutup aurat kita cerita ni kan, maknanya sepatutnya ialah ala istihya. Dia berjalan dalam keadaan malu tadi tu, datangkan malu. Qalat, dia pun berkata, inna abi, sesungguhnya ayah aku, yad'uka liyajziyaka, mengajak kamu ke rumah lah, datang rumah, liyajziyaka, untuk memberi balasan, ajrama saqaita lana, sebagai balasan macam upah lah terhadap apa yang kamu buat tadi. Tu kamu tolong memberi minum kepada binatang-binatang kami. Jadi dia pun berkata, falamma ja'ahu, bila Nabi Musa pun datang, kepada jumpa Nabi Syuaib. Sekarang ni sampailah mana perjumpaan di antara Nabi Musa pun berjumpalah Nabi Syuaib. Apakah cerita seterusnya bila dia berjumpa tu? Sampai kat sini kita berhenti kan, insya-Allah ayat 25 ayat 25 kita berhenti, kita tengok apakah terjadi selepas daripada bila dia jumpa tu. Jadi kita bagi suspense sikit, terkejut kan. Dia berjumpa Nabi Syuaib. Dia terkejut sini. Apa yang berlaku selepas daripada tu, insya-Allah kita akan sambung insya-Allah cerita kita ni di dalam minggu-minggu akan datang insya-Allah. Kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan buat minggu depan. Tapi kalau tak diizin, kalau ada masalah nanti tu, kita akan beritahulah. Tetapi asalnya ialah ada. Kalau tak ada, mungkin kita akan terpaksa tangguh kalau ada masalah, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Masjid Sengkurung, Masjid Sultan Syarif Ali Kam Sengkurung, kepada ahli jawatan kuasa takmir masjid, kepada Syababul Iman,
yang telah menganjurkan program ini bersama-sama untuk supaya kita dapat insya-Allah menghidupkan majlis ilmu kita pada setiap hari Sabtu malam Ahad insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita sama-sama menutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.